Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi, apa khabar anak-anak semua? Sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah. Kalau yang kurang sihat, Muallim doakan semua diberi kesihatan yang baik. Semua terus cergas, terus bersemangat. Untuk apa? Supaya kita dapat terus belajar, terutamanya ilmu-ilmu fardu ain ni. Ilmu fardu ain ni ilmu apa? Ilmu yang kita wajib belajar, kita mesti belajar, kita mesti tahu dan kita mesti amalkan. Baik, jadi hari ni kita nak belajar apa? Jadi sebelum kita nak mula belajar, Muallim nak anak-anak semua keluarkan buku ini. Keluarkan. Okey. Sebenarnya Muallim ada je. Okey. Baik. Pada minggu yang lepas kita ataupun kamu semua sudah belajar apa itu pengertian najis. Pengertian najis maksudnya apa? Maksudnya kita nak tahu apa yang dikatakan najis. Adakah coklat najis? Adakah apa lagi? Adakah tanah itu najis? Jadi itulah yang kamu belajar minggu lepas, pengertian najis. Baik, kita ulang balik. Apa pengertian najis? Pengertian najis ialah sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadat, seperti solat dan tawaf. Jadi kamu dah tahu dekat situ najis ni apa. Dia sebut yang pertama, apa dia? Benda kotor, sesuatu benda kotor. Kotor yang macam mana? Yang menyebabkan tidak sah ibadat. Contohnya apa? Seperti solat dan juga tawaf. Jadi inilah pengertian najis yang kamu mesti tahu, kamu mesti ingat dan kamu mesti faham. Jadi dah sebut dekat sini. Najis ialah sesuatu kotoran yang menyebabkan tidak sah solat. Okey, Ustaz Muallim bagi contoh. Kita ambil debu tanah kan? Debu tanah yang ada dekat tepi jalan kan? Kemudian kita sapu dekat tangan kita. Jadi debu tanah tu najis ke bukan? Jawapannya bukan najis. Sebab apa? Debu tanah tu dia cuma kotor sahaja. Tapi kalau kita ada debu tanah dekat baju kita, dekat seluar kita, solat kita sah tak? Sah. Masih sah. Jadi debu tanah bukan najis. Sebab apa? Najis sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadat. Jadi Muallim harap kamu dah fahamlah pengertian. Jadi hari ini kita akan sambung pembahagian najis ataupun bahagian najis. Jadi anak-anak semua boleh buka muka surat 3. Muka surat 3. Tengok ni. Ini adalah bahagian najis. Baik. Secara umumnya najis ada 3 bahagian yang utama. Apa dia? Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Cuba ulang dengan Muallim. Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni apa? Maksudnya najis yang ringan. Yang paling ringan sekali najis mukhaffafah. Yang kedua, apa dia yang kedua? Yang kedua ialah najis mutawassithah. Cuba ulang. Najis mutawassithah. Najis mutawassithah ni apa? Najis yang pertengahan, peringkat pertengahan. Tadi apa? Mukhaffafah, paling ringan. Kemudian yang kedua, mutawassithah, pertengahan. Tadi Muallim kata ada berapa? Ada 3. Jadi dekat bawah ni ada lagi satu. Apa dia?
iaitu najis mughalladhah. Najis mughalladhah ni apa? Najis yang berat. Kenapa najis ni berat? Kerana dia sukar untuk kita sucikan. Cara dia susah. Apa caranya? Nanti kamu akan belajarlah, anak-anak akan belajar semua. Jadi kena ingat 3 perkara ataupun 3 bahagian najis ini. Apa dia tadi? Yang pertama mukhaffafah, yang kedua mutawassithah, dan yang ketiga mughalladhah. Ulang balik apa tadi? Yang pertama mukhaffafah, iaitu najis ringan, najis yang paling ringan. Yang kedua najis Yang kedua najis mutawassithah, iaitu najis pertengahan. Dan yang ketiga ialah najis mughalladhah, iaitu najis yang berat. Jadi inilah dia 3 pembahagian ataupun 3 cabang najis. Jadi pentingnya kamu untuk belajar bahagian-bahagian najis. Kenapa penting? Yang pertama, supaya kamu dapat membezakan cara untuk kita sucikan najis tu, cara kita nak bersihkan najis. Sebab kalau kita basuh dengan cara yang tidak betul, benda itu masih lagi najis. Jadi kalau dekat baju kita contohnya ada najis, kita bersihkan dengan cara yang tidak betul, kemudian kita pakai baju itu buat pergi solat, boleh ke? Jawapannya tidak boleh. Solat kita jadi tidak sah. Maka sebab itu anak-anak perlu ingat, ada 3 pembahagian najis. Apa lagi sekali kita ulang sama-sama. Yang pertama najis mukhaffafah, najis yang paling ringan sekali. Yang paling ringan kita letak paling atas. Yang kedua najis mutawassithah, iaitu najis pertengahan. Dan yang ketiga adalah najis mughalladhah, iaitu najis yang berat. Najis yang berat. Nanti pada minggu-minggu yang akan datang, Muallim akan ajar pula apa dia najis mukhaffafah, apa dia najis mutawassithah, apa dia najis mughalladhah, macam mana kita nak bersihkan, apa contoh-contoh dia. Jadi yang penting sekarang ni untuk kamu, mula-mula kamu dah tahu dah tadi pengertian dia apa kan? Pengertian najis. Kita ulang lagi sekali. Pengertian najis ialah sesuatu benda yang kotor yang menyebabkan tidak sah ibadat, seperti solat dan tawaf. Ingat tu. Yang pertama, sesuatu benda yang kotor yang menyebabkan tidak sah solat, tidak sah ibadat. Dan yang ketiga, seperti solat dan tawaf. Jadi kamu kena ingat ni pengertian. Lepas kamu dah tahu pengertian najis tadi, maka barulah kamu akan terus kepada bahagian najis yang kita dah sebut dah tadi. Apa dia? Najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah. Kena ingat tu. Belajar, ingat, faham. Jadi itu sahaja untuk minggu ini. Muallim harap anak-anak dapat ulang kaji di rumah, dapat hafal, dapat ingat dan dapat memahami semua isi-isi pembelajaran kita hari ini. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh terus tanya dalam grup. Nanti Ustaz Muallim akan cuba jawab setiap persoalan yang anak-anak semua tanya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.